subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tusbihun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil 'alamin wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mawtiha inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maka bertasbihlah Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan segala puji baginya baik di langit dan di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur. Dia mengeluarkan yang hidup dan dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah matinya kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan di antara tanda-tanda yang kebesarannya ialah Dia yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu yang menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda yang kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, maka kamu cenderung dan mereka merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar dari tanda-tanda yang kebesaran Allah bagi kamu bersyukur. Dan di antara tanda-tanda yang kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbezaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda yang kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari kurnianya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda orang yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda yang kebesarannya, Dia memperlihatkan kiblat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air yang hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkan bumi setelah mati yang kering. Sungguh pada dengan demikian itu benar-benar tanda orang yang mengerti. Dan di antara tanda yang kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian Dia memanggil kamu sekali dipanggil dari bumi, seketika itu kamu keluar yang dari kubur, dan miliknya apa yang di langit dan bumi semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan Dialah yang memenangi penciptaan, kemudian memenanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha
Kasa dari Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syahid menyampaikan sedikit kata-kata yang berusaha pengurusi majlis yang dihormati dan dikasihi Insinyur Purah Abbas dari Ikram Sepang dan Dr. Teguh Syahrum dari Ikram Sepang Jaya, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dimuliakan. Pertamanya saya mewakili YDP Ikram Syahlam Isa Yasin yang tak dapat bersama kita pada pagi ini. Beliau menyampaikan salam beliau kepada semua yang ada, insyaAllah. Keduanya, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jim dan Ikram Syahlam kerana dapat menganjur program pada pagi ini. Saya dimaklumkan ianya adalah program pertama dalam siri program Baitul Muslim yang akan diadakan, insyaAllah. Ummah keseluruhannya terdiri dari unit asas, iaitu unit keluarga. Jika keluarga itu baik, maka insyaAllah baiklah masyarakat dan ummah. Unit keluarga itu bermula dari seorang lelaki. Siapakah wanita yang dipilihnya? Juga pada yang memilih menantulah, sebagai isterinya yang akan melahirkan zuriatnya. Seorang bapa adalah pemimpin dalam keluarganya, dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti bagaimana dia memimpin keluarganya. Ibu bapa menjadi qudwah, menjadi contoh kepada anak-anak mereka. Banyak cabaran masa kini dalam mendidik anak-anak. Mesti ada satu kesepahaman, satu tekad yang kuat di antara ibu bapa untuk mengendalikan usaha ini. Anak-anak, adik-adik, kakak-kakak semuanya ada di sini, ibu-ibu. Sebelum kita memulakan kita punya forum ni, ada beberapa perkara yang terlebih dahulu bagi kita Ikram di Syahlam ini untuk memberikan sedikit penerangan tentang tujuan ataupun latar belakang kepada program yang kita anjurkan pada hari ini. Jawatankuasa Baitul Muslim ataupun yang kita kenali dengan nama pendek BM, tajam ringkas, adalah satu wasilah yang disusun di dalam ikram yang dilaksanakan dengan tujuan utamanya untuk membina keluarga doa. Untuk membina keluarga doa. Maknanya orang boleh cari jodoh, boleh nikah, boleh beranak, boleh ada keluarga, tetapi adakah dia mengarah kepada melahirkan keluarga doa? Usaha yang besar ini merangkumi pembinaan keluarga doa dari pentadbiran awal, mencari jodoh untuk anak, adik, kakak, abang ke, pemantapan keluarga yang sedia ada. Maknanya selepas dah berkahwin, perlu juga pemantapan keluarga, pengurusan kehidupan seterusnya. Ada yang hidup menjadi warga emas, setelah kehidupan seterusnya lah, berbagai tahap dalam kehidupan ini. Jadi unit temu jodoh adalah salah satu unit di bawah Jawatankuasa Baitul Muslim yang diamanahkan untuk mempertemukan jodoh antara sesama ahli dan anak-anak ahli ikram. Ini dia kan, unit temu jodoh, usaha untuk mempertemukan jodoh sesama doa, dan juga untuk menemukan jodoh untuk ahli-ahli ikram ataupun ahli-ahli doa. Setakat ini proses perjalanan BM di dalam peringkat permulaan, iaitu untuk memberi maklumat, merancang, menyusun, mempertingkatkan kesedaran, menyusun profil peserta dan menyelaraskan data-data dengan ikram pusat. Antara cabaran dan halangan dalam pembinaan Baitul Muslim
ialah penyampaian maklumat dan kesedaran, pengumpulan data, masalah-masalah yang kita dapati daripada pihak ikhwan macam hari ini kan, dia terlalu sedikit. Proses matching, proses padanan, matchmaking, penyesuaian antara peserta. Justru itu Ikram Syahadah merasakan perlu mengadakan program ini untuk membincangkan perkara tersebut dengan harapan supaya selepas ini proses pelaksanaan PM khususnya unit temu jodoh dapat dilaksanakan di daerah Shah Alam khasnya dan dengan lebih lancar. Temu jodoh ni Tuhan yang tentukan, tapi ada benda yang kita kena usaha. Memang jodoh tangan Tuhan, kita carilah jodoh kan, di mana mungkin akan diterangkan bagaimana jodoh ni walaupun ini ditentukan oleh Tuhan, tetapi kita mencari dan berusaha, dan istilah kita akan mendapat jodoh. Macam kami semua ni kan, kita sudah melihat kepada persoalan perkahwinan ni. Saya ingat waktu saya nak kahwin dulu, saya cakap dengan mak saya, dalam masa sebulan ni saya nak kahwin. Dia kata, nak kahwin? Siapa? Orang seberang laut. Oh ya, di mana? Langkawi. Oh, kalau mak setuju saya kahwin lah. Kalau mak tak setuju saya nak pergi UK, saya nak kahwin kat sana. Mak saya pun nak kata nak pergi UK, nak kahwin sana, dia ingat nak kahwin masa akhir. Okey, setuju. Dia pun terus setuju. Sebenarnya saya kahwin pun dalam masa sebulan tu, lepas tu dalam 2 minggu lepas tu dah bawa. Tak sempat nak bawa isteri pun tak sempat bawa pasport. So pergi seorang dulu. So baru kahwin dalam masa. Jadi itulah apa orang kata, pengalaman di mana kita rancang tidak begitu sangat macam Akhil Sudir ada sebut bahawa yang ada lagi ni dia tidak begitu teliti sangat. Bukan maksudnya tak teliti, maksudnya tidak rancang serapi hingga ke orang kata perinci. Okey, kita sedia baru kita langkah ya. Kadang-kadang ada benda yang kita boleh pergi teliti, tapi ada masa yang kita tidak boleh. Kita kena buat keputusan pada satu masa. Kita tidak boleh jadi perfectionist. Ini kadang-kadang kita jadi perfectionist bermakna kita tidak semua sempurna baru kita nak murah langkah. Ini jarang-jarang sangat kita jumpa lah ya. Tapi bukan tidak boleh pergi kepada ekstrim yang itu, di mana kita tidak pula memikirkan hal itu langsung. Itu pun tidak boleh. Jadi kita jangan pergi kepada ekstrim, bermakna kita tidak memikirkan langsung hal itu kemudian terus langkah ya. Seolah-olah kita masuk ke masjid tak tambat muntah lagi. Itu masalah kita tawakal tak dengar. Nabi pun kata kena tambat muntah dulu. Lepas tu muntah nak lari tak apa, nak buat macam mana. Itu takdir Tuhan, muntah nak lari tapi kita tambat dulu. Di sebaliknya pula, kita tidaklah boleh sampai cari lantai sampai tak masuk masjid kerana nak jaga muntah lagi. Jadi tak boleh terlalu perfect, kena sampai terlalu lama mungkin terlepas, dan tidak pula dalam keadaan yang kita tidak fikir langsung. Jadi kedua-dua ni kena seimbang. Itu satu perkara yang kita kena ambil maklum. Sebab dalam banyak keadaan kita tidak boleh ada satu situasi di mana semuanya sempurna baru kita buat keputusan. Kadang-kadang maklumat semua tak ada pada kita, tapi kita kena buat keputusan ya. Jadi saya tu dibantu oleh seorang ustaz lah. Dia kata, oh ini ada calon ni, dia kata bagus ni, kalau saya boleh tengok. Jadi terus. Jadi hanya dengan maklumat seorang yang ada maklumat, dia kata okey ni calon yang bagus, so kita boleh terus. Jadi di sini pentingnya kita mempunyai satu suasana. Kita berada dalam suasana di mana kita berada itu dapat membantu ke arah kebaikan. Jadi kalau kita duduk di kalangan umpamanya,
hidup kita berada di dalam kalangan orang-orang yang tidak kisah, ya, kalau kita ni di kalangan apa umpamanya kita duduk bersama dengan kata kita orang serokok lah, ya, orang serokok, orang tak kisah agama sebagainya. Jadi kalau dia walaupun niatnya baik, dia akan pilih orang-orang dari kalangan keluarga yang tidak kisah. Kemungkinan besar tu dari segi statistiknya akan mendapat calon-calon yang tak kisah. Tetapi di sebaliknya, kalau kita berada dalam kalangan yang baik, maka kemungkinan besar yang akan dapat tu juga yang baik. Sebab itu penting yang pertamanya berada dalam kalangan yang baik. Ibu bapa, nenek ke, datuk ke, harus berada dalam kalangan, dalam suasana, dalam kelompok yang baik. Mungkin salun yang kita ada tu mungkin bukan ada. Jadi yang akan menjadi penilaiannya ialah takwaan yang berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, itu je. Sebab ini cuma merupakan lembaga wadah. Kalau kita boleh dapat wadah yang kita ada, lebih baik, ya. Tetapi ini pun satu perkara yang perlu kita beri perhatian. Kita ni sebab orang Melayu ni mungkin saya sebut ni, kita ni agak konservatif, ya. Kita selalu kita dengar ibu bapa kata, saya takutlah anak saya ni mengalami oleh macam-macam black metal kan. Okey, itu satu perkara. Tapi perkara yang kedua yang saya nak sebutkan ialah bahawa dari segi perkahwinan ni, kita kadang-kadang mungkin sini semua biasa bawa kereta kan, ada yang bawa motor, ada yang basikal ramai sekarang ni. Bila kita bawa kereta ni, kita selalu tengok ni ada lobak sini, kita corner kiri, corner kanan. Adakah kita bawa kereta kita, ini lobak, sini, kita tak tengok tu, langgar kereta depan. Sebab apa? Kita terlari masuk jalan orang sebagainya. Bila kita memandu, sebenarnya yang penting tu ya, kemana? Yang penting kita nak pergi mana? Nak pergi Malang, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Kajang dan sebagainya. Matlamat kita tu, ya, tempat tu. Yang itu yang perlu ada dalam fikiran kita. Yang itu yang akan menentukan akhirnya kita tak sampai ke sana. Tapi jangan kita, kerana kita jalan nak begitu banyak lobak, kita asyik tengok lobak, kita langgar tak sampai ke sana. So kita mesti imbang. Walaupun kita tengok depan agar tidak masuk lubang, dalam masa yang sama kita tengok ke depan. Dia proses itu adalah satu proses yang hidup, yang dinamik, bukan sesuatu yang statik. Kita tengok bawah, lama-lama tak sampai. Sebab awak terlalu tertumpu dengan benda-benda yang kecil, yang dekat, tetapi kita lupa benda yang lebih panjang, yang lebih jauh, dan kita kabur dengan matlamat akhir. Ini satu perkara perspektif yang patut ada pada kita, ya. Bila kita ada perspektif yang betul terhadap matlamat kita, ke mana kita nak pergi, maka yang kecil ini, yang mana dekat ni kadang-kadang tidak menjadi penting, ya. Tidak menjadi satu isu yang besar. Tetapi kalau kita lupa, kita kabur tentang matlamat akhir, maka perkara-perkara yang kecil ini menjadi isu besar dan menjadi penghalang-penghalang untuk kita sampai ke matlamat kita. Ini ada kaitannya dengan pahaman kita terhadap sirah itu sendiri. Kalau siapa yang nak kahwin ni mungkin tak pergi khusus permainan kan. Kalau kita tengok silibus, kalau siapa yang dah lalui, kita dah lalui dalam silibus tentang kursus perkahwinan ini ada sebut tak bahawa kita kahwin ini untuk nak melahirkan umat yang akan memperjuangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada tak kita dimaklumkan bahawa kita kahwin ini supaya kita dapat lahirkan generasi yang memperjuangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW?
Sebab silibusnya biasa cakap hukum makam, kahwin supaya kita nak memenuhi tuntutan naluri, benda-benda mesti. Kalau kita fikirkan, kalau dari segi untuk nak memenuhi naluri tuntutan biologi dan sebagainya, untuk dapat zuriat yang berikut, kita tak ada beza daripada orang yang tak beriman. Dia pun untuk dapat generasi yang baik lah. Dia pun dah anak-anak dapat 5A, 10A lah. Kalau kita macam takat tu saja, apa beza kita dengan dia? Di mana umat Allah satu tu? Di mana khair umat itu mana? Di mana kita special daripada manusia lain yang tidak beriman. Yang special kita beriman sebagai kelompok yang beriman, ialah kita akan menjadi satu umat yang akan menyambungkan perjuangan Rasulullah SAW. Itu yang mengangkatkan kita satu taraf lebih tinggi daripada manusia lain biasa yang berkahwin. Kalau kita gagal, kalau kita tidak berkahwin, kita tidak dapat zuriat yang dapat menghayati perjuangan itu, maka kita gagal. Kita hanya jadi manusia biasa. Kita tidak beza daripada orang lain yang hanya dapat zuriat supaya mewarisi harta, dapat zuriat yang boleh cari makan, dapat zuriat menyambungkan nama dia, ya. Tetapi tidak ada penyambungan terhadap perjuangan Rasulullah. Itu dah unsur yang paling penting yang membezakan kita daripada umat lain, yang memberi dorongan untuk kita berkahwin dan menghasilkan zuriat. Sebab itu saya sebut tadi bahawa kita mesti tengok lebih jauh untuk menghasilkan zuriat yang memikul tanggungjawab yang dia dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai satu rumah, ya, sebagai satu rumah. Sama ada tiap-tiap dia nak terlibat dalam ikram ke, jadi nak pergi bertugas dengan tolong orang Palestin ke, peace ke, apa-apa sajalah. Itu secara keseluruhannya kita tengok sebagai kegiatan yang menyambung, ya, tugas sebagai satu umat. Okay. Jadi kesimpulannya bahawa kita mesti bertolak isu kahwinan ini pada melahirkan umat yang akan menyambung perjuangan. Bila kita tengok dari perspektif ini, bahawa isu-isu yang lain itu dia kurang penting daripada isu untuk menghasilkan zuriat yang berwibawa yang akan menyambungkan perjuangan. Okey. So, jadi tidaklah cuma mesti orang Kelantan juga, mesti sekufu juga. Sebab apa? Asalkan akan dapat membawa kepada matlamat akhir untuk mewarisi apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, itu lebih penting. Jadi yang sikit-sikit yang kurang sekufu apa ini tidak menjadi isu besar. Okey. Sebab asal kita dapat lahirkan zuriat yang mantap, yang dapat memenuhi apa yang dituntutkan oleh Al-Quran, maka itu adalah matlamat utama. Dan kita mencapai matlamat itu. Yang ketiga ialah bahawa kita jangan terlalu halusi tentang hasil-hasil daripada terlalu berkira, terlalu halusi tentang hasil-hasil daripada usaha kita. Umpamanya maksudnya ni, kalau kita dah berumah tangga, kemudian kita dapat anak kata 10 orang ke, atau 5 orang ke, 6 orang ke, ya? Hanya seorang aja yang masuk ikram. Yang lain tu dia orang biasa. Jadi kita kadang-kadang cakap tengok tu, anak 5, seorang 20% dia yang jadi ikram dalam dakwah. Yang lain tu tak dapat muka, ya? Jadi kita ni terlalu meletak semua itu terlalu tinggi. Seolah-olah kalau kita tengok balik kepada usaha
para anbiya, mereka semua berusaha untuk mendapatkan zuriat mereka beriman, keluarga mereka beriman, ahli masyarakat beriman. Tetapi hasilnya ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, ada sebahagian yang berjaya. Oleh itu adakah layak kita mengutuk umpamanya apa ni MBA, keluarga MBA dan sebagainya, karena hasil daripada itu tidak seperti benda yang dijangka. Ini tak boleh. Kita dapati bahawa di kalangan ini kadang-kadang kita, oleh kerana anak-anak itu semua tidak terlibat secara aktif dalam dakwah, kita seolah-olah kita jadi satu bertukar pula. Usaha telah dibuat, mana ada di kalangan ibu bapa yang hendak anak-anak dia jadi tak baik. Semua anak baik, ya. Tarbiyahnya dari kecil dia hantar tadika dan sebagainya, semua nak baik. Tetapi dari kalangan yang banyak tu ada juga yang tidak sampai masuk secara aktif dalam kelompok dakwah. Tetapi pada satu masa, tetapi waktu masa baik, maka dia mungkin boleh dibimbing dan dibawa. Dan peranan untuk memain dalam dakwah ini terlalu luas. Tidak semestinya duduk dalam usaha saja, walaupun itu satu yang kita harap patutlah. Tetapi ada peluang-peluang lain, ada bentuk-bentuk perlibatan lain yang dapat membantu dalam usaha dakwah terlalu luas. Jadi kita jangan terlalu cepat untuk nak mengutuk orang yang tidak sampai ke tahap yang mana yang kita jangkakan tu. Kalau umpamanya kita dapat pasangan yang tidak duduk dalam Islam, setengah orang kita tahu kahwin dengan yang tak masuk pun dalam Islam. Mungkin dia tidak masuk Islam, tapi dia boleh dapat banyak, dia buat sekolah-sekolah di mana-mana semua. Kita tak tahu. Mungkin dia banyak tarik orang-orang yang tak semayang untuk bersemayang. Kita tak tahu. Jadi kita mudah untuk ini menyebabkan orang pasal aku nak pilih pasangan ni nanti lagi jadi tidak sampai standard yang diminta, nanti kutuk sana, dikutuk sini. Ini juga menyebabkan rasa kita seriau. Orang kata seriau. Nak pilih ni, jadi dia kata tak boleh pilih luar, berani nyanyi je takut. Kalau pilih luar lagi kata apa ni, dia ada stigma dia tu. Ini pun kita kena jaga, ya. Dari pengalaman saya kalau segi menantu, ya, saya pilih menantu ni tidak, bukan kita kata kalau boleh kita tak lah, mungkin orang yang kata yang mungkin graduate daripada Azhar ke, orang yang hafiz ke, baguslah, itu bagus, ideal. Jadi kalau dah tak ada, kita nak tunggu juga nanti sampai bila. Yang mana yang kita kata okey, dah cukup sembahyang dan hendakkan kebaikan, hendakkan boleh dibentuk jadi Islam. Okey, jangan. Kalau kita tengok para sahabat pun, anak-anak dia tu, para ulama pun, dia cepat. Dia berjuang untuk nak kahwinkan anak tu, kalau boleh cepat dikahwinkan. Tapi kenal juga pilih yang akan berpotensi untuk rapat dengan Islam, ya. Bukan kita ekstrim tu di mana kita tak kisah langsung, tapi dalam masa yang sama yang terlalu halusi hingga tak jadi. Jadi kena lipat. Jadi saya ingat itu sebagai lontaran pertama, mesti untuk tiga poin tadi. Mungkin saya nanti